Pujian. Siapa tak suka, kan? Ia macam suntikan dopamin percuma. Terus ke pusat ganjaran otak engkau. Satu perkataan yang baik boleh mengubah hari yang mendung menjadi cerah. Ia pengesahan, ia penghargaan, ia sedap didengar. Tapi, pernah tak kau dapat pujian yang rasa pelik? Macam makan coklat tapi ada rasa pasir. Di permukaan, ia nampak macam pujian. Perkataannya manis. Tapi, selepas mendengarnya, kau tak rasa gembira. Kau rasa kosong, keliru, atau lebih teruk, rasa macam baru lepas kena perli. Selamat datang ke dunia psikologi gelap pujian, tempat di mana kata-kata manis menjadi senjata. Dan pujian bukan lagi hadiah, tapi satu serangan yang terselindung. Bayangkan situasi ini. Kau baru beli baju baru. Kau rasa hebat. Kawan kau nampak dan cakap, "Wah, cantik baju. Nampak kau kurus sikit pakai ni." Kurus? Sikit? Apa maksudnya? Adakah aku nampak gemuk sebelum ni? Pujian tadi terus jadi tanda tanya. Atau di pejabat, kau berjaga malam siapkan projek penting. Bos kau tengok dan cakap, "Hebat kerja kau. Jujur, aku tak sangka kau boleh buat." Sekali lagi, pujian yang sepatutnya membakar semangat, kini terasa macam air sejuk yang disimbah ke muka. Tak sangka kau boleh buat. Jadi selama ni, apa pandangan dia terhadap kemampuan aku? Ini bukan sekadar terlebih sensitif. Ini adalah corak tingkah laku yang dikenali sebagai pujian toksik atau pujian beracun, dan ia ada agenda tersendiri. Jadi, kenapa orang buat macam ni? Ada 4 sebab utama, 4 agenda tersembunyi di sebalik senyuman manis mereka. Agenda pertama, menjatuhkan keyakinan diri. Tujuannya adalah untuk membuat kau sentiasa rasa kurang dan perlukan pengesahan dari mereka. Pujian mereka selalunya bersyarat, "Kau memang bijak untuk orang yang tak masuk universiti," atau "Awak nampak cantik hari ni, selalunya nampak penat." Pujian itu umpama gula-gula yang disalut racun. Bahagian manisnya membuat kau teragak-agak untuk marah. Tapi bahagian racunnya perlahan-lahan menghakis keyakinan kau. Lama-kelamaan, kau akan mula percaya yang kau perlukan mereka untuk rasa bagus. Misi mereka berjaya. Agenda kedua, mewujudkan rasa terhutang budi. Ini adalah taktik klasik manipulasi emosi. Ia bermula dengan pujian yang melambung-lambung. "Kaulah satu-satunya orang yang aku boleh harapkan. Kau sangat cekap dan bijak. Kau rasa kembang. Ego kau dibelai. Tapi sebaik sahaja kau berada di puncak rasa bangga itu, datanglah permintaannya. Boleh tak kau cover shift aku hujung minggu ni? Atau boleh tak aku pinjam duit sikit?" Pada ketika ini, sangat sukar untuk berkata tidak. Mereka dah labur pujian. Dan secara psikologinya, kau rasa terhutang untuk membayar balik. Ia adalah satu perangkap. Agenda ketiga, menegaskan dominasi. Kadang-kadang, pujian bukan tentang kau, tapi tentang mereka. Pujian jenis ini datang dari posisi superior untuk mengingatkan kau tentang kedudukan kau. Kerja yang bagus, hampir sama hebat macam cara aku akan buat. Lihat, pujian itu sebenarnya untuk mengangkat diri mereka sendiri. Ia secara halus berkata, "Kau bagus, tapi aku tetap lagi bagus. Aku adalah standardnya." Ini adalah cara untuk memastikan hierarki kuasa sentiasa jelas, walaupun dalam interaksi yang nampak positif. Agenda keempat, serangan pasif agresif. Ini adalah bentuk pujian yang paling licik, juga dikenali sebagai nagging. Ia adalah pujian yang menghina secara halus, direka untuk membuat kau tidak stabil dan tercari-cari pengesahan mereka. "Rambut baru kau comel. Yang lama tu nampak serabut sangat." Pujian ini sentiasa ada, tapi yang tersembunyi. Ia memberi dengan satu tangan dan mengambil balik dengan tangan yang lain. Bahagian paling jahat, kalau kau marah atau terasa, mereka akan bersembunyi di sebalik topeng niat baik. Aku puji je kot. Relax lah. Sensitif betul kau ni." Dan tiba-tiba, kaulah yang jadi masalah. Jadi, mari kita lihat beberapa contoh klasik pujian ini dalam habitat liar mereka. 1. Pujian perbandingan. "Laporan kau jauh lebih bagus dari laporan si Ali, kerja dia tu." Entahlah, nampak macam pujian untuk engkau kan? Tapi niat sebenarnya mungkin untuk mewujudkan persaingan dan perpecahan. Kau dipuji, Ali dikeji. Sekarang wujud ketegangan antara kau dan Ali. 2. Pujian kejutan. "Wah, kau pandai masak.
Aku ingat kau cuma tahu order makanan online je. Pujian ini merendahkan kau dengan menetapkan jangkaan yang sangat rendah terhadap kebolehan kau. Seolah-olah kecekapan kau itu satu anomali yang mengejutkan. 3. Pujian bersyarat umur. Awak nampak hebat untuk umur awak. Atau kau matang untuk budak lepasan universiti. Pujian ini meletakkan had pada pencapaian kau. Ia seolah-olah berkata, dalam kategori terhad kau, kau memang juara. Tapi jangan bandingkan diri kau dengan liga sebenar. 4. Pujian pintu belakang atau pujian kuda Trojan. Aku suka cara kau tak kisah langsung apa orang kata pasal penampilan kau. Mereka berpura-pura memuji keyakinan kau. Tapi sebenarnya mereka sedang mengkritik penampilan kau. Ia adalah penghinaan yang dibalut dengan pujian palsu terhadap karakter kau. Okey, cukup dengan analisis masalah. Kau dah tahu rupanya. Kau dah faham niatnya. Sekarang, soalan paling penting. Apa nak buat? Marah? Sedih? Membiarkannya? Tidak. Kau perlukan algoritma pertahanan diri. Satu set tindak balas yang terancang untuk menetralkan serangan dan melindungi ketenangan fikiran kau. Langkah pertama dan paling penting, berhenti sekejap. Jangan terus bereaksi. Ambil 1 saat, bernafas. Reaksi segera selalunya didorong oleh emosi, sama ada rasa sakit hati atau keliru. Dengan berhenti, kau memberi peluang kepada otak rasional kau untuk mengambil alih. Dalam saat itu, tanya diri sendiri, apa perasaan aku sekarang? Adakah pujian ini buat aku rasa betul-betul bagus atau ada rasa sangsi? Kenal pasti niat di sebalik kata-kata itu. Setelah kau kenal pasti ia adalah serangan, kau ada 3 strategi utama untuk dipilih, bergantung pada situasi. Strategi nombor 1, terima kasih minimalis. Ini adalah pilihan yang paling neutral dan selalunya paling berkesan. Apabila seseorang memberi pujian beracun, mereka mengharapkan reaksi. Mereka mahu kau jadi defensif, keliru atau marah. Itulah ganjaran mereka. Dengan hanya berkata, terima kasih dengan nada tenang dan terus menukar topik, kau menafikan ganjaran itu. Kau seolah-olah berkata, aku dengar, tapi aku tak terkesan. Contoh, wah, tak sangka kau boleh siapkan. Jawapan kau, terima kasih. Kau dah tengok email pasal projek baru tu? Strategi nombor 2, minta penjelasan. Taktik ini lebih terus dan berkesan untuk memaksa manipulator mendedahkan niat mereka. Ia memerlukan keberanian, tapi ia menghantar mesej yang jelas. Aku tahu apa yang kau cuba buat dan aku takkan biarkan. Gunakan soalan yang tenang dan ingin tahu, bukan menuduh. Nampak hebat untuk umur awak? Jawapan kau, menarik. Apa sebenarnya yang awak maksudkan dengan untuk umur saya? Tak sangka kau boleh buat. Jawapan kau, kenapa awak tak sangka? Ada apa-apa kebimbangan pasal prestasi saya sebelum ni? Ini meletakkan mereka dalam kedudukan yang janggal. Sama ada mereka terpaksa mengakui niat buruk mereka atau mereka terpaksa berundur dan berkata, oh tak, bukan itu maksud saya. Strategi nombor 3, setuju dan lebihkan. Ini adalah pilihan untuk yang lebih berani dan gemar menggunakan humor sebagai senjata. Kau ambil bahagian yang menghina dalam pujian itu dan kau menerimanya secara terbuka dan melebih-lebihkannya. Ini menunjukkan betapa tak masuk akal dan tak berkesannya penghinaan itu. Cantik baju, nampak kau kurus sikit. Jawapan kau sambil bergurau, tahu tak apa, inilah rahsia aku. Tak payah daik, beli je baju ajaib. Beraninya kau pakai warna terang macam tu. Jawapan kau, memang, fashion aku hari ni bertemakan papan tanda neon. Senang orang nampak aku dari jauh. Taktik ini melucutkan senjata mereka sepenuhnya. Mereka cuba menikam kau dengan jarum. Tapi kau bertindak seolah-olah ia cuma sehelai bulu yang menggelitik. Serangan mereka jadi sia-sia. Jadi, apa pengajaran utamanya? Adakah kita patut jadi sinis dan curiga pada semua pujian? Sudah tentu tidak. Pujian yang ikhlas adalah salah satu perkara terindah dalam interaksi manusia. Ia membina jambatan, memberi semangat dan menyebarkan kegembiraan. Tujuannya bukan untuk membina tembok, tapi untuk membina penapis. Satu penapis psikologi
yang boleh membezakan antara emas tulen dan besi sadur emas. Pujian yang tulen membuat kau rasa dilihat, dihargai dan bersemangat. Ia spesifik dan tidak bersyarat. Ia tentang kau, bukan tentang si pemberi. Pujian toksik sebaliknya membuat kau rasa keliru, kecil atau terhutang budi. Ia selalunya samar-samar, ada perbandingan atau datang sebelum satu permintaan. Paling penting, ingatlah ini. Nilai diri kau tidak ditentukan oleh kata-kata orang lain, sama ada pujian atau kejian. Kau adalah kurator kepada ruang mental kau sendiri. Kau yang tentukan apa yang boleh masuk dan apa yang patut ditinggalkan di luar pintu. Jadi, lain kali kau terima pujian yang rasa tak kena, jangan abaikan gerak hati kau. Berhenti, analisa dan pilih respons yang melindungi ketenangan kau. Kerana ketenangan itu jauh lebih berharga daripada pengesahan palsu.